러닝맨의 김종국입니다. 당신은 더 토킹돔, 더 넘버1 마스지드 팟캐스트를 듣고 있습니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Talking Dome. Terima kasih kawan kita daripada Korea. Ya, Kim Jong-kook. Yap. Kim Jong-kook. Alhamdulillah kita sekali lagi di episod yang baru yang masih lagi bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan. InsyaAllah kita telah mungkin dalam minggu Syakban. Kita dah nak dekat ni 10 Syakban bila kita keluarkan episod ni. InsyaAllah. Jadi lagi semangat kita nak memberikan pencerahan agama yang bermanfaat dan juga mendidik jiwa diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat kita. InsyaAllah semoga kita menjadi lagi masyarakat yang lebih Berwibawa, cemerlang, terbilang, gemilang. Jangan bilang orang. Dan pada hari ini mungkin Ustaz Mas ingin mulakan pada episod hari ini. Silakan Ustaz. Okey, pada hari ini kita ada special episode kerana bersama kita seorang tetamu undangan yang istimewa, yang bukan calang-calang orang, telah pun berkhidmat di Masjid Al-Istighfar lebih daripada 10 tahun. Telah pun menerima anugerah Wow. Jasa Bakti Long Service Award daripada Masjid Al-Istighfar. InsyaAllah. Sudah tentu banyak pengalaman yang telah beliau raih berdepan dengan karenah-karenah para jemaah kita, dan khususnya dalam bulan Ramadan. Pada hari ini kita bawakan beliau bersama kita untuk beliau mengongsikan kepada kita pengalaman-pengalaman tersebut dan apakah nasihat-nasihat yang boleh diberikan kepada para jemaah khususnya dalam bulan Ramadan. Beliau tidak lain dan tidak bukan sahabat kita, Al-Ustaz, Al-Fadhil Ustaz Nabil Isnin. Terima kasih kerana menjemput saya dalam Talking Dome episod yang ke berapa tadi? 27. Mungkin dari 27 dah lost count dah. Dah tak kisah dah. Bukan tak kisah. Penting top 200 insya-Allah. Top 200 alhamdulillah. Mudah-mudahan lepas ni jadi top 100 pula. Amin. Amin. Dah top 100. Dah top 100 dah. Okey. As at today as at today. Kita harapkan konsisten top 100. InsyaAllah konsisten. As at today 84 lah. Mudah-mudahan. Okey. Tidak lain tidak bukan untuk memberi pencerahan agama lah untuk masyarakat. Oh ya, InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik. Okey. Bismillah. Nak tanya soalan? Pada episod lepas kita dah kongsikan sedikit sebanyak tentang Ramadan, persiapan dan sebagainya. Kali ni kita fokus groundwork, apa yang berlaku dekat masjid ni. Ini bukan luahan ke apa, tetapi it's a reality, it's a ground, what is happening on the ground. Kita nak perkongsian daripada pekerja ataupun staf masjid tu sendirilah. Disclaimer sekali. ni bukan untuk membuka sembarang cerita-cerita yang tidak baik. At the end of the day kita nak jadikan tauladan bersama, sebab kita sebagai staf masjid atau pegawai masjid, kita nak serve semua jemaah dengan baik. Kita tak boleh fokus pada group of jemaah sahaja. So these are the guidelines ataupun apa actually at the end of the day pegawai masjid nakkan kepada jemaah-jemaah bila diorang datang, khususnya pada bulan Ramadan lah. Bukan untuk mengutuk atau sebagainya, tapi kita nak educate sama-sama diri kita juga dan juga jemaah yang lain lah yang akan datang di semua masjid di Singapura, bukan saja. Secara umumnya kita mengingatkan diri kita. Kebetulan ada mic, kebetulan kita rekod, kebetulan anda mendengar. Jadi kita mendapat manfaat bersamalah insya-Allah. Jadi kita terus kepada 5 perkara yang tidak harus anda lakukan di dalam bulan Ramadan. Marilah kita mendengarkan yang pertama daripada Al-Fadhil Ustaz Nabil bin Isnin Muhammad. Ada Muhammad Ada Muhammad Nabil bin Isnin Hafizullah tabaraka taala. Dipersilakan kan. Okey, baik. Bila kita nak kata tentang Ramadan ni, memanglah Ramadan ni satu bulan yang kita nanti-nantikan. Setiap umat Islam kita selalu tunggu bulan Ramadan. Especially kita ni yang Alhamdulillah Allah pilih kita ni nak menerajui rumah Allah lah. Betul. Kita diberi apa orang kata ni, kita diberi satu tanggungjawab yang besar. Bukan tanggungjawab yang ringan ni, satu tanggungjawab yang besar. Walaupun dah bertahun-tahun dekat dalam masjid, saya ni lebih, orang kata tahun ni dikatakan dah 13 tahun. Ini tahun yang ke-13. Ramadan yang ke-13. Ramadan yang ke-13, mungkin pada waktu ni saya boleh kira lebih kurang 7
Baik Ustaz, maaf Ustaz time masuk sini tahun berapa? Saya masuk sini tahun 2008. 2008 Ustaz masuk sebagai Saya masuk sebagai asatiza, waktu tu asatiza madrasah sahaja. 2008. Jadi asatiza madrasah ni daripada tahun 2008 tu sampai tahun 2013. Ush, 2013 ataupun lebih kurang 2012 lah pada waktu tak kisah tu. orang tak ingat. Jadi lebih kurang jangka masa tu. Boleh, it's okay. So daripada 2013 tu berpindah ke mana? Saya 2013 tu saya berpindah kepada unit dakwah. Oh, masya-Allah, barakallah. Di bawah, naungan ketua yang bernama Ustaz Muhammad Suhaimi Suhaimi. Fauzi. Shout out to Ustaz Suhaimi Fauzi. Jadi Ustaz Suhaimi dah bawa saya masuk dakwah Masya-Allah, waktu tu. masya-Allah. Sampailah tahun ni alhamdulillah. 2020 7 tahun jadi Oh. tukar bidang lagi. Ke mana sekarang Ustaz? Sekarang masih lagi kat Masjid Istighfar. Alhamdulillah. Tapi kita di dalam unit yang berbeza. Masya Kali Allah. ni dalam unit operasi pula. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Tabarakallah. Operate Taib. the mosque. Jadi pengalaman yang begitu banyak daripada unit-unit yang berbeza, masya-Allah. Insya-Allah manfaat untuk rakyat Pasir Ris InsyaAllah. Saya pun Ustaz daripada pindah daripada Bedok ke Sengkang. Sengkang. Saya asalnya daripada Bedok. Daripada Bedok. Oh, orang Bedok. Kemudian betul. Saya Shout out asalnya orang Bedok. Gelang Lahir orang United. Bedok. Masih orang Bedok lagi? Masih orang Gelang Bedok. United. Tapi saya rindu Bedok. Masya-Allah. Saya Dalam rindu Bedok, Sengkang, Pasir Ris. Betul. Rindu Bedok. Saya rindu Bedok, tapi saya bila masuk Sengkang tu, saya rindu Sengkang lebih. Allah. Ya Allah, kenapa pindah? Tak, kira dapat Pasir Ris Dah rindu jadi jiran. Sengkang. Saya Dah pindah Pasir Ris, rindu Sengkang. rindu Sengkang pula. Bila duduk Pasir Bedok Ris. pindah Sengkang, rindu Bedok. Betul. Begitulah kekasih lama begitu Ustaz. Kasih lama Kasih lama tak boleh sebut-sebut. Allah masa saya. Taib. Okey, bismillah. Jadi pengalaman yang begitu banyak, jadi kita Baik. akan meraih manfaat daripada apa yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan Ustaz yang pertama. Salah satu daripada perkara yang kita nak highlight inilah dalam bulan Ramadan ni, salah satu cabarannya, ini cabaran yang saya rasa masjid-masjid lain pun ada cabaran ni, common lah. Bila sebut je Ramadan, satu cabaran yang selalu kita terkeluar, kita selalu dengar adalah cabaran bila seseorang tu datang ke masjid, tapi bila dia nak makan, dia tak dapat makan. Tak dapat makan ni, tak dapat makan ni ada berapa banyak sebab lah. Buka puasa lah. Buka puasa. Buka puasa. Okay. Buka puasa. Di antara salah satu sebabnya berkemungkinan pada waktu tu mungkin makanan dah habis. Jadi bila makanan dah habis, kadang-kadang kita dekat masjid ni kita boleh jangkakan berapa yang ramai, tapi kadang-kadang juga kita tak boleh nak jangkakan. Boleh kita jangkakan hari ni datang 1,000, sekali datang 1,500 contohnya. Oh, excess 500 banyak tu. Kadang-kadang yang datang, tapi taklah, itu saya kasih contoh saja. Tapi boleh juga mungkin ada 1, 2, kadang-kadang 10 tak dapat makan. Tapi nanti kadang-kadang bila tak dapat makan ni, usually orang akan suarakan pendapat mereka yang mereka tidak berpuas hati dengan khidmat yang telah ditunjukkan oleh pegawai masjid dan sebagainya. Saya nak tambah sikit lah. Itu yang biasalah, yang biasa yang kita dengar, tak cukup makan dan sebagainya. Tapi kalau kita berfikirlah sebagai bukan orang Singaporean lah, sebagai orang yang bersyukur orang bersyukur. Kita tak nak orang Singaporean lah, kita nak orang yang bersyukur. Pasal kita tengok kalau di juadah-juadah yang ada di masjid ni, bukan sekadar main course sahaja. Dia ada dia punya appetizer. Appetizer saja, bubur, kurma, buah, kena benda baik, eclair dan juga watermelon. Tu belum dia punya main course. Lepas tu main course, lepas tu dengan dia punya dessert. Dengan air dia macam more lepas tarawih. Makan lepas tarawih. More. So macam kalaulah kita menjadi orang yang adil, yang di mana kalau kita datang masjid sekali ada kurma saja, itu sebenarnya boleh dah cukup mengenyangkan sebenarnya. Itu juga rezeki kita, Ustaz. Betul. Betul lah. Yes, konsep rezeki yang di mana boleh saja dia datang ada satu dulang untuk dia. Ini dia datang, Allah takdirkan tak untuk engkau rezeki hari ini iftarnya bukan ini. Betul. Jadi kalau orang yang beriman, sebaiknya dia terimalah benda itu dan tidak menyalahkan. Dan yang konsep menyalahkan ni adalah di mana kita, Allahumma salli ala Muhammad, kita membawa konsep jual beli kedai ke dalam masjid. So aku sedekah $10, aku nak makanan yang $10. Itu kedai, itu kedai. Ini bukan kedai. Hidup beli, ini itu jual beli. Jual beli. Ini sedekah, berbeza. Aku sedekah, apa yang Allah berikan tu aku terima. Betul. Jadi yang Ustaz Nabil perasan kalau orang yang tak cukup makan, tak dapat kan, selalu orang yang late comers ke atau macam mana? Biasanya kadang-kadang
boleh dikatakan latecomers lah, yang datang So, dari betul-betul kerja lah, mungkin waktu dah betul-betul masuk waktu azan tu baru dia sampai ke masjid dan sebagainya. Jadi memang keadaan macam gini kita tak dapat nak jangkakan. Tapi usually kita tak tolak lah. Kita tak kata dengan dia okay, makan dah tak ada terus. Kita akan cuba cari alternatif untuk dia. Kita cubalah sedaya upaya cari mana dapat bubur. Pasal kita pun nak meraihkan orang yang nak berbuka puasa dekat masjid. Mungkin dia datang daripada jauh, daripada Woodlands datang ke Istighfar dekat Pasir Ris. Kita pun kesian dengan mereka. Jadi kita on our part kita sedaya upaya. Cuma kadang-kala bila yang kita sedihnya ni, bila kita kata tentang orang yang tidak puas hati apabila datang ke masjid tak dapat makan, kalau disuarakan perkara tu kepada pihak masjid je tak mengapa. Tapi kadang-kadang kita dengar benda ni disuarakan kepada tempat yang lebih atas lagi daripada luar masjid. Dia biasa send email ke ataupun depan-depan suara? Biasanya kalau tak dekat depan masjid ni selalu dekat depan-depan sajalah. Bila jumpa siapa-siapa pegawai mereka suarakan depan-depan. Tapi kadang-kadang adalah juga kita dengar-dengar cerita yang email lah dan sebagainya. Wallahualam. Ada viral ada yang viral kan. Hari ni laju kan. So far Ustaz Nabil tak pernah kena tengking ke? Tengking ni saya mungkin tak Ustaz Nabil pernah bagi pendengar yang tak kenal, dia tinggi tinggi dan besar, orang nak tengking pun takut. Kalau mungkin kena kepada saya, kenalah. Dan saya senyum dan saya berhenti kerja lah. Biasa. Kalau saya batal awak punya. Sia-sia je puasa. Tak bayar puasa lah kalau gitu. Batal bukan batal. Pahala tak ada. Puasa tak batal. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi Ustaz biasa kena tengking ke? Biasa kena tengking tu tak, tapi pernah biasa nampak nampak orang kena tengking ada. Allah. Nampak orang kena tengking ada. Tapi orang pernah nak komplain depan-depan pun ada. Tapi kita ni biasalah. Kalau saya ni saya tak suka. First and foremost, saya tak suka gaduh. Saya punya orang ni, saya tak suka lawan balik. Masya Allah. Jadi saya terpaksa diamkan saja. Saya dengar. Kemudian saya akan cakap dengan cara intonasi yang lebih baik. Kalau saya rasa saya tak boleh handle kes tu, saya akan rujuk kepada orang yang mungkin lebih boleh bantu saya lah pada saat tu. Kalau kita tu PR yang terbaik dekat Masjid Istighfar ni adalah Haji Roslan kita lah. Betul. Dia kira benchmark kesabaran yang perlu kita ikut dalam melayani karenah jemaah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi banyak perlu kita belajar daripada dia. Taib. Itu yang pertama. Yalah, kita ke yang maaf. Yang kedua, perkara yang tidak perlu dibawa ke masjid, yakni daripada segi karenah jemaah ketika bulan Ramadan. Baik. Yang kedua yang boleh saya katakan dekat sini, ini boleh dikatakan lebih kurang general lah. Dia tak spesifik macam tadi. Kalau yang tadi tu kes dia tak dapat makan. Tapi yang kali ni lebih generalnya, kadang-kadang mereka yang datang ke masjid ni bukan setakat mereka nak jadi jemaah saja. Mereka datang ni bukan setakat okay, aku datang, saya nak beriftar, nak solat tarawih, kemudian saya pulang. Tapi ada juga di antara mereka ni yang lebih baik lagi niat mereka. Mereka datang, mereka nak jadi jemaah, at the same time mereka nak bantu masjid. Alhamdulillah, kita kat Istighfar ni alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat sebab kita punya volunteers ramai, sukarelawan kita ramai. Tapi ada juga mungkin yang datang ke masjid, mungkin dia one off lah, dia datang waktu tu memang dia nak datang masjid, tak pernah datang ke sebelum ni dan sebagainya. Jadi mereka sekali-sekala mereka datang, mereka pun nak membantu. Kadang-kadang ada di antara adab-adab yang ditunjukkan ni daripada mereka yang datang, kadang-kadang agak tidak sesuai. Dikatakan kalau dia nak bantu masjid, contoh. Come on, be direct. Contoh Contoh apa tu? Kita nak tahu. okey. Kadang-kadang kita Tak payah sebut nama Ustaz. Tak payah sebut. Dia punya- Memang tak Saya sebut akan nama. saya akan Kelakuan teka. Saya akan teka. Kelakuan dia apa tu? Okey. Kadang-kadang contohlah seperti seseorang yang datang, dia kata okey, saya nak bantu untuk mengagihkan makanan iftar. Okey. Seperti Food chain lah. Food chain, contoh Okey. food chain lah. Jadi ada jemaah lain yang datang yang kata okey, saya pun nak bantu, jadi macam mana boleh saya bantu dan Bagus. sebagainya. Jadi dalam perkara ni, dia dekat dalam keadaan tu mungkin tengah lapar kot. Saya pun tak pasti, orang puasa kan, Betul. lapar dan sebagainya. Jadi bukan dengan kata-kata yang baik, tapi dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar macam awak tak boleh tolong, awak pergi sana. Jangan sibuk kat sini. Kira ada dua orang. Betul. Satu ni yang regular, Betul. satu yang baru nak tolong. Betul. Yang regular ni cakap kepada yang baru nak tolong. Kadang-kadang yang regular macam itu, yang tak regular pun ada juga Balik. macam itu. Allah masalli ala sayyidina. Jadi kita pun again
kesian kadang-kadang orang yang nak datang ni, hati dia, niat dia memang datang nak bantu, Nak tolong. tapi kadang-kadang bila sampai je kena turn away macam gitu. Yang lagi teruk, yang nak tolong tu dia ingatkan yang halau tu staff. memang pernah kena tu Ustaz pernah. Nazri? Oh tak, mungkin saya pernah baca. Pernah baca. Pernah baca. Bukan Sama baca baca online. tempat lain Ustaz. Baik yang sediakan iftar ataupun bubur. Oh. Kena Baik yang iftar atau ataupun yang bubur. Atau yang mengagihkan bubur. Bubur kita belum cerita. Nanti ada cerita bubur nanti. Bubur pun ada juga Ada, Ustaz. Boleh lah bubur dikatakan bubur. Orang datang nak ambil bubur, kadang-kadang kenapa dia dapat 2 saya dapat 1. Kenapa dia dapat 4 saya dapat 2. Contoh macam gitu. Kenapa dia punya ada daging, saya punya tak ada. Macam mana awak tahu? betul. Saya try tadi. Kan tengah puasa. Pernah Ustaz, saya kongsikan sikit. Sila. Ada jemaah yang datang, ini dia jumpa dengan salah satu daripada pegawai kita. Ini bukan saya lah, tapi dia diceritakan kepada pegawai kita ni. Pegawai kita ni sampai kepada saya. Dia kata jemaah ni datang, dia beritahu yang bubur ni masin sangat semalam. Oi. Padahal bubur ni saya kalau dekat keadaan macam itu, saya pun tak tahulah sebenarnya nak buat macam mana. Nak tambah gula ke apa? Kalau Mungkin tambah lidah gula, dia, mungkin lidah dia. betul. Okay. Tapi kadang-kadang kerana macam gini ada Ustaz. Tambah gulanya lah, masinnya lah, masamnya lah. So far yang basi cakap tak adalah. Mudah-mudahan Tak, ini mungkin mereka dah biasa beli bubur di fast food. betul. Dan dekat tu dia dapat salt dengan pepper. So kita belum sediakan. Di masjid tak ada. kita tak ada. Masjid belum ada. Kat rumah boleh sendiri. Rumah nombor sendiri. Rumah dia tak ada. Kerana kat kedai semua Mungkin dah beli dia nak bawa habis. pergi kerja. Dekat tempat kerja tak ada pantry agaknya. Pantry tak ada. Tak ada pantry. Saya pun nak kongsi lah cerita. Sila. Apa balik ke? Kongsi. Waktu tu saya kerja MUIS sekejap lah kan. Sekejap. Lepas tu ada Sekejap, Ustaz. Okey. tak kena cerita. Waktu tu saya kerja dekat salah satu badan besar lah. terima call panggilan time bulan Ramadan. Dia cakap, apalah Ustaz, satu masjid ni dia orang susah, jadi dia privilege dapat juga bubur cepat lah. Masya-Allah. Cuma dia kata, ada ke tawar apa mentang-mentang kita ini orang susah dia buat tak betul, macam itulah, macam sensitif lah. Ada sebahagian lah orang-orang yang ada cabaran-cabaran kewangan dan sebagainya kan. ZB ke mereka macam rasa sensitif lah. Perlu faham juga kenapa kalau macam kurang. ya, kalau dia daripada mungkin background lah. background yang berbeza ataupun pesakit mungkin dan sebagainya, memang tak boleh sama bubur yang biasa. Kerana bubur yang biasa ni kadang-kadang kurang sihat. Mungkin. Dan kita pun sekarang ada banyak choice. Sekarang ada bubur yang sihat, bubur yang kurang sihat dan sebagainya. So mungkin yang memberikan itu memikirkan yang terbaik untuk dia. Tapi wallahualam dia pula ada selera yang lain. Wallahualam. Insya-Allah. Jadi pucuk pangkalnya kita cuba untuk mendengar apa yang ditentukan oleh pihak masjid lah. Maknanya kalau bubur tu ambil satu kan. Kalau dua tu kita ada flexibility, tapi dalam masa yang sama pun kita ada undang-undang. Kerjasama daripada semua jemaah untuk memahami lah. Kalau biasanya kita akan terima ni ambil 4 untuk siapa? Untuk jiran, untuk mak mertua. Insya-Allah. Satu orang kalau ambil 4, 40 orang kalau ambil 4 dah berapa kan. Jadi orang yang datang lambat tu nak ambil tak dapat. Sebab kita kasih waktu kan. Kita ada Betul. time untuk collection of bubur. Kenapa tak dengar? Hilang suara dia sekejap Ustaz. Tadi apa tu saya nak bila Ustaz kongsikan pasal orang kira ada jemaah atau volunteer halau or volunteer yang baru. So actually what is the best way untuk Halau dua-dua. Halau dua-dua. Technically It's a good kalau question. technically dia tak menghalau. Saya rasa niat dia pada waktu tu bukan nak menghalau. Yalah, cuma Akan macam tetapi leceh. mungkin caranya cara Oh, cakap tu okey, kasar. masya-Allah, Jadi cara masya-Allah. cakap tu kasar, orang turn off Yes. bila mereka dengar. Itu jugalah. Kerana kalau kita sering dalam tazkirah kita kepada orang-orang yang nak membantu masjid dan sebagainya, kita selalu mengingatkan untuk membawa akhlak Rasul SAW. Kerana dalam menegur pun ada seninya, menegur pun ada caranya, perlu belajar. Tak boleh ikut macam mana aku ditegur dulu macam ini, aku bawa begini juga. Tidak boleh. Kerana kita punya kerja adalah untuk orang suka kepada masjid, bukan memberikan bad experience supaya dia tak nak datang masjid lagi. Kerana pernah juga pada bulan Ramadan, jemaah muslimah kita lah, dia dah tak nak datang masjid lagi baru hari Tarawih yang pertama. Cakap kenapa? Kerana saya ditegur, saya malu. Cara tegur oleh ada muslimah dan sebagainya yang lain buat saya malu, dan saya tak nak datang lagi. So macam
kita sedih lah kerana ini adalah tetamu Allah SWT, Masya Allah, Tabarakallah, bulan yang mulia. So kita ingatkan untuk bersabar, ini ujian puan, dan juga jangan kasih syaitan menang lah. Syaitan is winning kalau kita tak datang masjid. So itu ujian dia. So bersabar, dan kita juga akan tegur, yang menegur tu perlu bercara, dan at the end of the day you datang sini nakkan rahmat Allah SWT. Jadi saya pernah dapat soalan juga lepas tu. Orang tanya, kan syaitan kena ikat Ustaz waktu Ramadan? syaitan. Aku syaitan. Syaitan ahmar. Allah. Pencerahannya syaitan tu ada banyak, ada banyak pendapat lah, ada banyak penerangannya. Yang kena ikat tu ada kata sebagai metafor sahajalah. Dia masih lagi berkeliaran dan berligar-ligar di merata tempat, hatta di masjid. Cuma pergerakannya terbatas kerana fungsinya terbatas. Manusia itu sedang berpuasa, Insya-Allah. Bila dia nak bisik-bisik, nak goda, tak dapat, seolah-olah dia kena ikat. Tu yang pertama. Yang kedua memang kena ikat betul-betul lah. Tapi menarik juga kita experience tengok kerana jemaah. Ada dulu saya ingat lagi kerja di masjid sebelum istighfar ni. Kita punya peraturan sekali ambil, jadi dia beratur lagi. Kadang dia pergi kat van, dia tukar baju. Masya Allah. Macam lah kita tak cam dia. Betul bubur tu. Macam tak cam dia. Ni kan dah ni dah beratur. Dia tak boleh tak jawab lah. Kita mungkin kena tak ink lah dekat tangan tadi macam voting Masya-Allah, barakallah. Itulah. Buburnya cerita Buburnya cerita pun kita tengok, this is baru ujian yang pertama tengah puasa. Kita dah sibuk fikir pasal buka, kita dah sibuk nak lebih daripada fikir pasal diri sendiri tu. Sendirilah. Pasal lapar Ustaz. Tengah yelah, lapar. makanya fail lah. Pasal memang puasa tu untuk kita menahan orang kan, menahan. A hungry person is angry. Hangry. Hungry. Not part of the teachings of the religion. Allah Taala alam. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib, kita ke yang seterusnya. Bismillah. Yang ketiga. Yang ketiga, apa dia betul? Perkara-perkara yang tak seharusnya dilakukan dalam bulan Ramadan. Kita dalam bulan Ramadan ni kita diajar dengan sifat supaya bersabar. Okey. Jadi bila kita dalam bulan Ramadan, tak kira lah dalam masjid ke kat luar masjid ke, kita perlu bersabar. Yes. Betul. Lebih-lebih lagi kalau dalam rumah Allah. Bila kita datang masjid, kita nak queue, contohnya nak ambil air, sabar dalam queue. Sebab semua orang puasa. Kadang-kadang bila kita tak sabar ni, kita dah haus sangat, ataupun kita dah lapar sangat, ataupun kita tak ada masa, nanti kita cuba nak cut queue sana sini. Tapi cut queue ni normal lah, orang selalu cut queue. Tapi ni nanti mengamuk. Kalau queue panjang sangat, dia nak dulu, dan sebagainya. Jadi benda ni normal lah. Dan dalam masa yang sama, kadang-kadang ada juga yang tak memberi kerjasama kepada sukarelawan-sukarelawan yang berada dekat masjid ataupun pegawai masjid sendiri. Maknanya kalau datang, contoh aku duduk tempat sini 30 hari lah aku duduk tempat sini, tak ada orang. Cop. Season parking. Tapi season parking pun masih boleh bergerak Ustaz. Ini season parking yang langsung tak boleh bergerak. Masya-Allah. Kira raja, dia kata dengan kita, raja belum mati lagi. Sampai macam wakaf tempat dia lah. Wakaf tempat tu, betul. Wakaf haji. Jadi kadang-kadang bila benda tu berlaku, nanti sukarelawan-sukarelawan kita nak jalankan kerja ni susah. Nanti blok orang lain nak jalan dan sebagainya. Mengganggu flow. Betul. Flow persiapan tersebut. Baik-baik boleh dilaksanakan dalam 5 minit, benda tu jadi 15 minit. Kerana pentingkan ego sendiri. Tak fikir. Betul. Kerana bukan senang saya pun nak bertambah lah. Bukan senang untuk menyiapkan juadah untuk ribuan, ratusan lah ratusan, hampir ribuan kalau weekend tu tambah. It's not an easy matter lah. So it will become easy dengan bantuan semua. Dan semua yang membantu, lagi-lagi bulan Ramadan tu dapat pahala. Dengan awak bantu mendengar kata, mengikut cara, pahalanya bertambah, berganda lagi, kerana tidak menyusahkan mana-mana pihak. So itu yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Allah SWT Muhammad. Tayyib, kita ke yang keempat. Bismillah. Perkara-perkara yang tidak harus dilakukan di dalam masjid pada bulan Ramadan. Dipersilakan Ustaz. Baik.
kita dalam Islam kita diajar salah satu di antara perkara yang paling utama diajar adalah tentang kebersihan. Kebersihan. Tohara. Kita kalau belajar, saya dulu masuk madrasah pun saya rasa semua masuk Madrasah mana, Ustaz? Saya dulu Madrasah Wak Tanjung. Madrasah Wak Tanjung Lambang Cinta. Hafal lagu dia, Anak saya Wak Tanjung, Ustaz. Anaknya dah tahun pertama dah Tahun nyanyi pertama lagu tu. Alhamdulillah. Bapaknya pun kena hafal, Bapak dia kena hafal. Bapak dia pun kena hafal Ya. juga. Dulu saya suka lagu tu. Masih suka, Bila insyaAllah. masuk je zaman waktu bulan Hari Kebangsaan. Oh, Biasanya insyaAllah. nanti ada 1 bulan training. Training lagu. Training lagu tu. time National Day nyanyi. Nanti usually 1 bulan sebelum datangnya National Day, selalunya nanti dia ada National Day celebration. Nanti 1 bulan sebelum tu kita semua sebelum assembly tu nanti dah start training lah. Hari-hari lepas baca doa nanti kita baca Madrasah Wak Tanjung Lambang kita membentuk umat maju jaya. Ustaz Nazir tahulah lirik seterusnya kan. Shout out to student Madrasah Wak Tanjung. Dan juga Alumni Abang-abang Raibina. Abang-abang Raibina. Kita tak cakap. Tak, tapi memang tu gelaran diberikan kepada kita. Face the wall kita. Best doll. Okey, masya-Allah. Adalah seorang Inside joke. bukan. Baik, seterusnya Ustaz. Yang keempat. Baik, yang tadi keempat kita touch on kebersihan. Jauh pergi daripada kebersihan pergi Madrasah Wak Tanjung. Okey, yang mengenai kebersihan. Tohara saya. Okey. Jadi bab kebersihan ni kadang-kadang kita yang datang masjid ni bila kita makan, sometimes objektif kita makan terus jalan. Jadi kadang-kadang bila dah makan jalan tak diangkat sampah dengan sebetulnya. Pelik ditinggalkan bulat-bulat. Yang kesiannya siapa sekarang? Orang-orang yang perlu membersihkan selepas tu. Betul. Jadi mereka pun makan ramai-ramai, bersih sendiri. Betul. Tak, ni saya tak faham. Saya tak faham. Sistem dia, This is a common sense, common thing lah that the religion teaches. So kita tengok pun disease and viruses so and so forth menggalakkan kita untuk menjaga kebersihan, hygiene dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kalau untuk orang muda saya fahamlah kenapa dia tak nak buat. Kerana saya ada kisah ni yang kawan saya yang di mana dia mengajar kemudian anak anak murid dia bersin-bersin dan sebagainya. So dengan keadaan virus dan sebagainya suruh keluar untuk ambil tisu dan sebagainya. Okay, khalas. Kemudian dia masuk balik, kemudian dia ada macam kahak dan sebagainya. Tahu tak, dalam classroom, so dia pergi kat tong sampah, dia ludah kat tong sampah tu. Ini apakah? Apakah ini kan itu kan kelas punya dustbin kan. So teacher ni pun suruh lah, hey, what you doing? Go and throw the plastic of the sampah lah outside. Dengan sekarang virus dan sebagainya, germs. Jawapan budak primary school lah. I say primary school. Jawapan dia adalah ini berlaku 2020 this year. Jawapan dia adalah, buang, I'm not a maid. Astaghfirullahalazim. Ke situ dah. That type of mindset. Macam apa ni? Ini yang budak. So kita tak tahu yang parents apa lagi. So macam masyarakat, kalau kita nak suruh tak ada habis makan, this is logik, tak habis makan, buang sampahnya. Muslimin ke muslimah dan sebagainya, buang. Kalau logik lah, kalau awak tak kemas, siapa nak kemas? Ini bukan hawker center. Ini bukan hawker center. Ini masjid kita bersama. So apa salahnya? Kan dah dikatakan ini bulan Ramadan, dapat pahala yang banyak, membantu. Kenapa lepaskan peluang tersebut? Wallahualam. Kita tahu yang dia tak buang sampah kat masjid, sama ada perangai dia sama tak kat rumah, ataupun kat rumah dia buang, kat sini dia ambil lewa, sambil lewa. Ada betul, gitu betul juga. Nanti yang kesian dia juga, selain daripada orang yang bersihkan, kadang-kadang jemaah terpijak, aduh biji kurma. Biji kurma. Satu orang selalu selit-selit kan. Gelilah. Selit kat tepi, bawah kapet. Saya pernah kena Ustaz banyak kali Ustaz. Pijak. Macam Lego Lego janganlah. Lego sakit lagi sikit. Ada sekali tu ingatkan biji kurma, sekali lipas tak ada. Main. Itu juga macam kita ni sebab yang akan bersihkan juga adalah volunteer kadang. So bukan betul-betul tugas orang. Mereka kadang tak dibayar untuk melakukan ini semua. So kita at the end of the day bantulah each other. Sebenarnya macam basic courtesy. Kan tak payah nak didik pun, macam saya cakap, common sense. Ni basic courtesy. Bila kita dah makan, mungkin diisi lagi pakai bento. Betul. Mungkin lagi sendiri punya. Lagi kalau tak angkat lagi memang nak kena ketuk juga.
Ada yang dia tak buang sampah tapi dia puting rokok, minta maaf lah, puting rokok semua dia buang kat pokok. Ada yang air bandung pun dia siram kat pokok. Kesian. Kesian pokok tu. Pokok kesian lah. Tapi Lapar bukan, agaknya. bukan masjid Istighfar lah, masjid lain lah. Boleh jadi pokok Bandung. Pokok Bandung gitu. Selepas ini yang ke 5 5 terakhir. yang terakhir. Dan yang terakhir, perkara-perkara yang tak seharusnya dilakukan dalam masjid ketika waktu Ramadan. Silakan. Perkara yang terakhir. Okey, perkara yang terakhir ni dia ada mungkin ada kaitan dengan perkara yang nombor 4 tadi tentang kebersihan juga. Salah satu di antaranya adalah kadang-kala kita lihat apabila kita pergi masjid dalam bulan Ramadan ni, ada masjid-masjid yang ada inisiatif. Inisiatif seperti contoh memberi air percuma selepas tarawih. Masya-Allah. Ada masjid yang saya dengar ada yang memberi aiskrim Masya-Allah. Saya suka kalau dapat kita dah habis solat Happy. solat tarawih, kadang-kadang haus. Bila keluar masjid sejuk. nanti ada orang nak kasi Yes. aiskrim, sejuk dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada di antara para jemaah yang sedih lah, sangat menyedihkan bila kita dah nak balik malam tu, kita keluar nanti nampak rata-rata sampah-sampah di luar masjid. Di mana lepas makan campak dibuang Kira merata-rata. katalah kalau diberi percuma itu aiskrim ataupun air tin ataupun air botol, kita boleh nampak aiskrim tu atau air botol atau tin tu berjalan Betul. daripada masjid, dia jalan pergi ke bus stop, Betul. dia jalan pergi ke tengah-tengah road. Betul. Ini adalah evidence yang orang yang pergi masjid Betul. tak pandai buang sampah. Betul. Dia telah mencemarkan image orang pergi masjid. Betul. Sama juga orang yang parking tak betul. Dia telah mencemar parking di bus stop. Betul. Dalam Parking bus di stop, bus stop, di dalam bus stop dan geram. menyusahkan bus untuk menurunkan penumpang-penumpang kerana kereta dia. Betul. Dia mampu beli kereta tapi tidak mampu untuk berfikir park kereta di mana. Allahu Akbar. Marah Sabar, tu. Ustaz. Saya Lepas penat dah, ngomong lepas Ustaz. dah. Ni dah bertahun-tahun ini pun Ni tak apa. common Ini sense. masih berlaku lagi Ustaz. Masih lagi, Tanya eh. tiap-tiap minggu. Ini bukan Ramadan saja. Kemudian Tapi tiap-tiap minggu. kalau dikatakan awak tak boleh park sini, nak saman-saman lah. Oh, ni fierce Ustaz. Itu dah tak dah tak boleh lawan lah orang gitu. Allah masa tak, dia kena faham. Dia bukan kita nak marah ke apa, tidak. Awak sedang mencemarkan image Rasul SAW. Betul. Awak tengah mencemarkan image agama Islam. Awak tengah mencemarkan image masjid, image orang-orang beribadah, image orang-orang beriman, di mana masyarakat belajar daripada apa yang mereka melihat. Oh, engkau pergi sini kau semayang. Oh, kau semayang, kau semayang Jumaat ke, Menyusahkan kau semayang orang. tarawih. Oh, masjid engkau ni ajar untuk menyusahkan orang. Orang akan tengok yang itu. Bukan nak tengok engkau boleh bayar saman, tidak. Yes. Bukan kita nak bayar, bukan kita nak saman pun. Kita tak kira orang sama tu terpulang lah. Tapi ini sekarang cerita image-nya. Macam kita belajar, you are the ambassador. Sedangkan Rasulullah SAW dalam hadis fardu ain tu antaranya dia tutup dengan menjaga hygiene ataupun image dan sebagainya lah. You ada image of Islam. So tak elok lah. So orang-orang yang dalam bulan Ramadan ni, Masya Allah Tabarakallah, orang belajar dan mudah-mudahan lah kita keluar daripada masjid itu ataupun daripada bulan Ramadan tu, orang tengok hebatlah orang-orang yang beribadah ni sepanjang bulan. Aku suka agama ini, aku nak peluk lah. At least lah. Apa salahnya? Mudahan juga memberi kesan kepada orang-orang kat luar masjid Ustaz. Yeah. Mereka nampak, oh ni rupanya image Islam. betul. Jadi mana-mana dari situ mungkin terbuka hati mereka nak tahu lebih tentang agama kita ataupun nak belajar lebih lagi tentang indahnya agama ni. So, Jadi itulah yang kita harapkan daripada jemaah-jemaah yang hadir, insya-Allah. aywa. Alhamdulillah, kita telah selesai mendengar 5 perkara yang Masya tidak Allah, kita Masya Allah, seharusnya Masya Allah. membawa perangai kita di bulan Ramadan, khususnya bila kita mendatang ke masjid-masjid di mana pun kita berada. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Nabil Masya-Allah. kerana telah mengongsikan pengalamannya sedikit sebanyak pencerahan agama untuk sama-sama kita meraih manfaat dan juga untuk apply pada bulan Ramadan yang akan tidak lama lagi kita menyambutnya bersama masyarakat di seluruh dunia. Terima kasih kerana mendengar, kongsikan kepada semua
rakan-rakan, saudara mara, keluarga, agar sebab saya pasti semua akan mendatang ke masjid pada bulan Ramadan ini. So kongsikan kepada mereka agar mereka dapat apply dan mengambil manfaat daripada podcast ini. Share di, mungkin ada masjid-masjid Markom yang sedang dengar, kongsikan kepada masjid-masjid dan boleh pakai konten ini untuk manfaat volunteers dan jemaah-jemaah masing-masing, insya-Allah. Kalau ada lagi topik-topik yang menarik, boleh kongsikan kepada kita di IG Media Istighfar ataupun Facebook Al Istighfar Mos. Dan itu, sekali lagi terima kasih kerana mendengar The Talking Dome, pencerahan agama yang bermanfaat dan mendidik jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi